TV KPM. Ni, murid-murid ni tidak menyiapkan kerja rumah lagi. Macam mana saya nak semak tahap penguasaan mereka? Memang tak tahu. Geram ni. Cikgu Ya. Chan. Hai, Apa Fizi. marah-marah ni Cikgu Chan? Tengok ni, kerja rumah yang saya bagi tak menyiapkan langsung. Mereka tak menyiapkan. Ya, tak sentuh langsung pun. Macam mana saya nak semak tahap penguasaan? Aduh. Betul Mereka tak? ni tak bertanggungjawab lah Cikgu kan? Memang tak bertanggungjawab. Jadi hari ini kita kena ajar mereka tentang nilai bertanggungjawab. Sama-sama kita belajar. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua kawan-kawan Fizi yang sedang menonton Didik TV KPM. Macam hari ini, semuanya okey? Kita harapkan semua dapat menumbuhkan perhatian kepada apa yang bakal kita belajar pada hari ini, di mana hari ini kita akan belajar tentang Pendidikan Moral tahun 3, Amalan Tanggungjawab di Sekolah. Bersama-sama dengan Abang Fizi dekat studio ni, kita bersama-sama dengan Cikgu Chan. Hai semua. Apa khabar, Hai, Cikgu? Fizi. Dan hai murid-murid semua. Hai. Khabar baik. Oh. Jadi tadi kita nak kena belajar tentang nilai bertanggungjawab kan? Ya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Chan Singing dari SJKC Sekolah Yimin dari Simpang 4. Nah, Lok Start Kedah daripada Lok Start bersama-sama dengan kita pada hari ini, okey? Dan hari ini kita juga ditemani oleh jurubahasa kita, iaitu Cikgu Nur Asmawati binti Madin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Ini dia Cikgu Asma kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Chan. Kita nak belajar tentang tanggungjawab, Cikgu Chan. Teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Chan. Silakan. Baik. Jadi pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat menyeraikan 4 tanggungjawab di sekolah. Kedua, menjelaskan cara dan untuk melaksanakan tanggungjawab mengikut peranan dan tugas di sekolah. Dan ketiga, kita boleh menyeraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah dan juga 3 perasaan jika dapat melaksanakan tanggungjawab di sekolah. 3 perasaan, Cikgu, ya? Ya. Baik. Jadi, mari kita tengok definisi nilai tanggungjawab dulu. Kawan-kawan, jom perhatikan. Ya, maksud nilai bertanggungjawab adalah kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Ya, tanpa paksaan. Dengan sudinya untuk melengkapkan tugas-tugas yang diberikan. Jadi inilah nilai bertanggungjawab. Oh, faham, Cikgu. Faham kan? Jadi memang banyak tugas sebagai seorang murid kan? Banyak, Cikgu. Jadi apa yang kita kena buat di sekolah? Kena buat apa, Cikgu? Sebagai seorang murid, sebaik saja kamu masuk ke sekolah, kamu tentu perlulah mengikut arahan peraturan sekolah. Jadi, marilah kita tengok apakah cara-cara tersebut. Jom kawan-kawan kita saksikan. Apakah tanggungjawab kita ni sebagai murid-murid? Silakan, Cikgu. Apakah tanggungjawab sebagai seorang murid terhadap guru? Yang pertama, kita perlu menghormati guru sebagai sumber pengajar pengetahuan. Kita perlu selalu menghormati mereka. Jangan bersikap biadab terhadap guru. Betul, Cikgu. Yang kedua, bersopan terhadap guru. Apabila kamu nampak guru sedang berjalan, kamu akan menegur dengan guru kan? Betul, Cikgu. Apakah cara untuk menegur dengan guru? Contoh, saya jumpa dengan Cikgu Chan. Selamat pagi, Cikgu Chan. Ya, betul. Nampak cantik hari ni, Cikgu Chan. Mulut manis lagi, bagus. Jadi kamu akan dapat menegur dengan baik dan juga ini menunjukkan kamu seorang yang bertanggungjawab sebenarnya. Yang ketiga, baik, Cikgu, bersedia memberi kerjasama dan bantuan. Terutamanya selalu
cikgu perlu ambil buku yang banyak balik ke bilik pejabat untuk tanda. Jadi sebagai seorang murid, kamulah boleh menghulurkan bantuan untuk mengambil buku ke bilik guru. Dan keempat, mematuhi arahan guru. Ya, cikgu. Yang ini penting tau. Sangat penting, cikgu. Terutamanya dalam aktiviti kumpulan. Kalau tidak mengikut arahan, wah, kecoh lah. Tidak menjalankan aktiviti dengan lancar. Itulah dia. Dan terakhir, kita perlu menerima teguran guru dengan positif. Guru menegur kamu demi kebaikan kamu. Jadi kamu perlulah menerima dengan positif, hati yang positif. Hati yang terbuka, cikgu. Ya. Jadi, yang itu tentang tanggungjawab seorang murid terhadap guru. Seterusnya, mari kita tengok tentang tanggungjawab seorang murid terhadap sekolah. Jadi, kita semua berada di sekolah. Ya, cikgu. Apa yang kita perlu buat? Tengok. Yang pertama, kita perlu menjaga dan memelihara harta benda sekolah. Ini penting, cikgu. Kenapa? Kita kena jagalah sebab ada lagi yang nak pakai barang-barang sekolah ni, cikgu. Betul pun. Jadi kita baru ada suasana yang bagus untuk belajar kan? Yang kedua, menimbulkan suasana pembelajaran dan sayang akan sekolah. Betul. Kita perlu selalu bersikap positif, selalu bertegur sapa dengan kawan-kawan, sudi menolong orang lain. Itulah tanggungjawab sebagai seorang murid terhadap sekolah. Dan ketiga, menghormati bendera. Bendera itu sebagai lambang kemegahan sesebuah negara. Betul. Jadi kita perlulah menghormati bendera pada setiap masa. Inilah tanggungjawab seorang murid terhadap sekolah. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Chan kita atas penerangan ini. Kita harapkan kepada kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM ni dapatlah sebut sedikit apa yang diajar oleh Cikgu Chan ni dapat kita praktikkan ke dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik sekalian. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terus layan Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi kat sini. Adik-adik macam mana tu? Okey tak tu? Hari ini kita belajar tentang pendidikan moral tahun 3, amalan tanggungjawab di sekolah bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Chan. Cikgu Chan, teruskan Cikgu Chan dengan peranan-peranan murid di sekolah ni. Ya, sebagai seorang murid, ada banyak peranan-peranan yang kamu boleh pilih. Yang pertama, sebagai ketua kelas. Jadi selalu yang ini cikgu susah nak pilih satu orang ketua kelas. Ya, kerana saya nak pilih murid yang bertanggungjawab. Lagi, yang ini pengawas juga sangat penting kerana mereka akan tolong cikgu-cikgu untuk mengawal disiplin murid-murid yang lain. Dan ketiga, pengawas pusat sumber yang bekerja di pusat sumber sekolah. Keempat, petugas stor sukan yang akan memastikan kekemasan stor sukan. Dan terakhirnya, pemimpin murid sebagai role model. Semua orang akan menelandi sikap-sikap dia yang bagus, yang sudi menolong dan bertanggungjawab. Jadi, mari kita tengok tugas-tugas peranan-peranan tersebut. Yang pertama, ketua kelas. Bolehkah Fizi tolong bacakan? Ya. Ketua kelas adalah menjaga pelajar di kelas semasa ketiadaan guru. Betul. Yang pertama, jika guru tidak ada di dalam kelas, tentulah bising kan? Betul, cikgu. Jadi, ketua kelas perlu tolong cikgu untuk mengawal kelas. Kedua, mencari guru sekiranya guru tidak hadir ke kelas lepas 5 minit. Mungkin hari itu cikgu tidak datang ke sekolah, ataupun cuti sakit, ataupun pergi ke tandas dan lewat masuk ke
kelas dan kalau macam itu, ketua kelas kena ambil tindakan selepas 5 minit. Cari cikgu lah. Ya. Mana cikgu Chan ni ya? Tak sampai-sampai lagi. Contoh. Itu peranan ketua kelas. Ya, Yang betul. seterusnya. Dan ketiga, kita perlu memastikan kelas dalam keadaan yang bersih, selamat, kemas dan ceria. Dan seterusnya, memastikan suis ditutupkan sebelum keluar dari kelas. Yang ini penting kerana kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik. Yang terakhir, Baik, memastikan makmal komputer dikemaskan sebelum keluar. Bukan sahaja makmal komputer. Kalau pergi ke makmal sains, kamu perlu memastikan semua alat-alat diletakkan balik sebelum keluar dari makmal tersebut. Faham tak kawan-kawan? Faham cikgu. Semua faham cikgu. Semua tengah angguk tu. Bagus. Baik cikgu. Okey, seterusnya peranan yang kedua, Ya. petugas stor sukan. Miss Fizi, boleh tolong bacakan? Boleh cikgu. Antara tugas saya sebagai petugas stor sukan ni, yang pertama, kita kena menyusun peralatan sukan selepas menggunakannya. Betul. Kita perlu memastikan semua peralatan di rak-rak yang tertentu. Dan kedua, membantu guru semasa hari sukan. ya betul. Pada hari sukan, apakah peralatan yang kita akan gunakan? Wah, banyak tilam cikgu. yang berat. Tidak mungkin cikgu yang seorang diri yang ambilkan semua peralatan itu semua kan? Jadi, perlukan pertolongan dari murid-murid. Ya, Yang cikgu. terutamanya petugas stor sukan. Faham cikgu? Okey. Disiplin murid sangat penting. Jadi, pengawas akan tolong cikgu untuk memastikan semua murid mematuhi peraturan sekolah. Ya cikgu. Bolehkah kamu bacakan? Boleh cikgu. Ya. Pengawas ni bertugas di kantin dan memastikan murid beratur semasa membeli makanan. Dan juga perlu memastikan murid memasukkan pinggan kotor ke dalam basin. Jangan biarkan di atas meja saja. Betul. Itu tidak bertanggungjawab cikgu. Betul. Dan seterusnya, pengawas pusat sumber. Ya, saya paling suka pergi ke pusat sumber untuk membaca buku. Sama lah dengan saya cikgu. Saya suka membaca. Bagus. Ya. Jadi, pengawas pusat sumber perlulah menyusun buku di rak-rak yang tertentu. Dan juga bertugas di kaunter sirkulasi. Kalau ada murid nak pinjam buku atau memulangkan buku, dia yang bertanggungjawab. Jadi sini nak uji kefahaman Fizi tentang apa yang kita belajar tadi mengikut masalah, peranan-peranan. Jadi peranan-peranan di sekolah terdapat 4 yang kita cakap tentang kan? Jadi bolehkah kamu bacakan peranan-peranan? Kawan-kawan nampak tak di depan Abang Fizi ni? Kita ada peranan tentang ketua kelas. Ya, nombor 1. Jadi apakah peranan sebagai ketua kelas ni cikgu ya? Tugasnya. Kita kena tengok ya. Tugasnya, Sila carikan. saya rasa memastikan makmal komputer dikemaskan sebelum keluar cikgu. Betul. Bagus. Okey, saya Betul, tampal good. cikgu ya. Ya, Okey. ambilkan kad dan tampal. Yang Lagi kedua, satu tugas. memastikan suis ditutup sebelum keluar. Ini penting ni cikgu. Ya, untuk menjimatkan betul. elektrik cikgu. Bagus. Untuk pengawas pula, Pengawas. tanggungjawabnya adalah bertugas di kantin dan memastikan murid beratur semasa membeli makanan. Betul pun. Betul pun cikgu. Aduh. Okey, yang seterusnya, memastikan murid memasukkan pinggan kotor ke dalam besin. Ya, jangan biarkan di atas meja saja. Betul. Nanti tikus-tikus ada kat situ cikgu. Okey, apa pula pengawas pusat sumber? Pengawas pusat sumber, saya rasa menyusun buku di rak cikgu. Ya, pusat sumber mengenai buku. Okey. Yang seterusnya, saya rasa bertugas di kaunter sirkulasi. Ya, betul. Bertugas di untuk menguruskan peminjaman dan pemulangan buku. Yang seterusnya. Bagus, tinggal 2 saja. 2 saja, sudah ada 2 cikgu. Okey, petugas stor Bacakan. sukan. Membantu guru semasa hari sukan. Bagus, betul. Baik cikgu. Yang seterusnya adalah menyusun peralatan sukan selepas menggunakannya. Bagus, betul semua.
Okey. Okey, cikgu. Dah betul semua ni, cikgu? Jadi, berapa stiker cikgu nak bagi kat saya ni, cikgu? Boleh dapat 5. 5 stiker, cikgu. Bagus. Ya. Okey. Kalau dapat jawab semua betul, dapat stiker. Ya ke, cikgu? Betul, cikgu. Cuba cikgu pastikan, cikgu. Betul ke tak betul, cikgu? Okey, mari kita tengok satu sekali lagi. Ya. Yang pertama, ketua kelas perlu memastikan suis ditutup sebelum keluar. Betul. Dan juga memastikan makmal komputer dikemas sebelum keluar. Okey. Dan kedua, pengawas perlu bertugas di kantin untuk memastikan murid beratur semasa membeli makanan dan juga memastikan murid memasukkan semua pinggan mangkuk yang telah digunakan ke dalam basin. Ya, cikgu. Manakala pengawas pusat sumber perlu menyusun buku-buku di rak-rak tertentu dan bertugas di kaunter sirkulasi untuk menguruskan peminjaman dan pemulangan buku. Ya, cikgu. Dan terakhirnya, petugas stor sukan perlulah membantu guru semasa hari sukan dan juga menyusun peralatan-peralatan sukan selepas menggunakannya. Jadi, Fizi, tanya. Terima kasih, semuanya cikgu. betul. Sekarang ni Abang Fizi dah ada 5 stiker di sini. Yang kat rumah pun saya rasa dapat jawab dengan betul tu, cikgu. Jadinya semua dapat 5 stiker lah, cikgu, ya? Ya, bagi semua stiker bagi murid-murid di rumah. Baik, cikgu, kita rehat sekitar, cikgu. Boleh? Kita kembali selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi. Ditemani oleh Cikgu Chan kita. Kita hari ini belajar tentang pendidikan moral tahun 3, amalan tanggungjawab di sekolah. Baiklah, Cikgu Chan, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Chan. Silakan. Baiklah. Okey, tentang nilai bertanggungjawab. Kenapa kita perlu melaksanakan tanggungjawab di sekolah? Ya, Cikgu. Itu sangat penting. Mari kita belajar tentang kepentingan-kepentingan tersebut. Yang pertama, disukai oleh rakan dan guru. Jika kamu seorang yang bertanggungjawab, sudi mengikut arahan, boleh menyiapkan semua tugas-tugas yang diberikan, tentulah kamu disukai oleh rakan dan guru, kan? Betul, Cikgu. Jadi kita perlu selalu ingat untuk menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Dan kedua, menjadi seorang murid yang berdisiplin. Disiplin sangat penting. Kalau kamu melanggar peraturan sekolah, apa yang akan dikenakan? Kita akan kena denda, Cikgu. Ya, akan kena denda. Jadi, kalau kamu tidak nak kena denda, kamu perlulah mengikut arahan, peraturan dan menjadi seorang murid yang disiplin. Baik, Cikgu. Dan ketiga, kamu dapat menjadi seorang murid yang cemerlang dalam pembelajaran dan pelajaran. Kerana sangat penting, kalau kamu bertanggungjawab, berfokus saja menumpu perhatian terhadap apa yang guru mengajar, tentulah kamu boleh menjadi seorang murid yang cemerlang, kan? Ya, mestilah, Cikgu. Okey. Dan seterusnya, menjadi contoh kepada rakan-rakan lain. Ini penting. Jadi kita di sekolah-sekolah ada melantik pemimpin-pemimpin murid sebagai teladan murid lain. Bagi mereka mencontohi teladan yang bagus. Seterusnya, ya, Cikgu, dapat membuat kerja dengan mudah. Okey, kenapa dapat membuat kerja dengan mudah kalau kita bertanggungjawab? Sebab kita disenangi oleh orang ramai. Ya. Maka orang ramai pun akan tolong kita kalau kita berada dalam keadaan yang susah, Cikgu. Betul. Jadi kita boleh melengkapkan kerja dengan mudah jika kamu seorang murid yang bertanggungjawab. Ya, Cikgu. Jadi, jika setiap kali saya bertanggungjawab, apa yang kamu akan rasa? Seronok, Cikgu. Seronok, betul pun. Seronok bukan?
Senang saja nak menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Tentu lega hati. Tidak perlu risau banyak. Betul. Kalau tak siapkan kerja nanti takut lagi kena denda, kena marah. Jadi kamu tidak akan berasa sedih di kawasan sekolah, pun di rumah. Jadi yang pertama, kamu akan berasa bangga. Wah, saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya akan berasa bangga. Dan kedua, tentulah kamu akan berasa gembira. Terutamanya tugasan yang bagi kamu, kamu dapat melengkapkan seorang diri. Ya, cikgu. Akan berasa, gembiranya saya boleh buat. Rasa hebat je, cikgu. Dan juga kamu akan berasa berpuas hati. Dan juga berasa seronok yang seperti Fizi yang cakap tadi. Betul, cikgu. Mestilah seronok bila dapat selesaikan tugasan. Betul pun. Terutamanya dalam aktiviti kumpulan. Kalau dapat melengkapkan tugasan, semua ahli kumpulan tentu berasa seronok. Lagipun dapat stiker lagi. Betul, cikgu. Seronok sangat. Okey, baik cikgu. Dan terakhirnya kamu akan berasa dihargai. Kerana kamu dapat menyiapkan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan, kamu akan berasa dihargai. Dan lain kali guru akan bagi lagi tugasan yang baru. Itulah perasaan yang kamu akan dapat jika kamu seorang murid yang bertanggungjawab. Itulah dia. Jadi cikgu. sekarang nak uji kefahaman Fizi lagi. Cikgu nak main permainan bingo, cikgu. Ya, bingo. Senang saja. Kamu hanya perlu pilihkan 3 nombor untuk menjawab soalan. Baik, semua ini nombor 1 hingga nombor 9 ada soalan. Jadi kamu pilih, padankan 3 petak sama ada menyerong, menegak dan juga melintang. Tanda kamu menang. Okey, cikgu. Boleh, cikgu. Sedia? Sedia, cikgu. Kawan-kawan di rumah dah sedia ke belum? Okey. Tolong abang busy sama-sama ya. Baik, cikgu. Saya pilih nombor 1 pun boleh, cikgu. Okey, mari kita tengok nombor 1. Ya. Yang manakah satu definisi nilai bertanggungjawab, Fizi? Saya rasa, cikgu, definisi nilai bertanggungjawab adalah C, cikgu. Kesanggupan diri seorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna, cikgu. Betul pun. Yang A dan B salah kerana tidak bukan nilainya. Manakala C betul. Betul. Boleh pangkal 1 sekarang ni. Okey, cikgu. Boleh pangkalkan dan dapatkan 1 stiker lagi. 1 stiker, cikgu ya? Okey. Ya. 1 stiker saya tampal kat mana, cikgu ya? Dan tampal kat mana, kawan-kawan? Okey. Bahagian kanan. Aiman cakap belah kanan. Baik. Okey. Okey. Lagi nak pilih nombor yang seterusnya. Saya pilih nombor 5, cikgu. 5. Nombor 5, cikgu. Okey, nombor 5. Soalannya seperti berikut. Baik, cikgu. Apakah perasaan kamu apabila kamu menjadi seorang murid yang bertanggungjawab? Saya memang murid yang bertanggungjawab, cikgu. Jadi saya rasa dihargai, saya rasa seronok, berpuas hati, gembira serta bangga. Bagus, tepat semua. Tengok, ada 5 perasaan yang kamu akan berasa. Yang pertama bangga, kedua gembira, 3 berpuas hati, keempat seronok dan juga dihargai. Ya, jadi cikgu saya kena tampal stiker. Ya, tentulah. Tampal lagi stiker. Banyaknya stiker abang Fizi hari ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 katanya kau. 7? 7? Nak pilih 7? Okey, bagus. Jadi soalan 9. Saya pilih 9 lah, cikgu. Baru 9 bingo. dulu. Okey. Okey, jadi soalan ke-9. Okey, Fizi, bacakan. Ciulin datang ke sekolah setiap hari. Takkan lewat, cikgu, kan? B awal, C lambat. Saya rasa B, cikgu. Betul tak? Betul tak, kawan-kawan? Ciulin datang awal ke sekolah setiap hari. Betul. Betul, cikgu. Awal. Ya, sebagai seorang murid, kita tidak boleh lewat ke sekolah. Jadi kena sampai ke sekolah sebelum masa yang ditentukan. Jadi kamu dapat 3 nombor sudah? Sudah, cikgu. Sudah bingo, cikgu. Sudah bingo. Sudah bingo, cikgu. Pandainya. Nak cuba bingo lagi 2? Boleh. Saya cuba, cikgu, ya. Okey, boleh. Okey, kita cuba lagi. Saya rasa nombor 4, cikgu. Nombor 4. Nombor 4. Okey, soalan seperti berikut. Nyatakan satu daripada tanggungjawab sebagai pengawas pusat sumber.
Saya rasa pengawas pusat sumber ni dia perlu bertugas di kaunter sirkulasi, cikgu. Aha, tentang buku untuk Ya. meminjam dan juga boleh Ulang. dan juga menyusun buku di Ya, rak cikgu. supaya kemas dan teratur. Ya. Oh, lagi satu. Buatlah bagi 2 garisan. Nombor 7, cikgu. Oh, Nombor okey. 7 ya. Nombor 7. Mari kita Nombor tengok. 7. Bolehkah Fizi Ya. nyatakan satu daripada tanggungjawab sebagai ketua kelas? Memastikan kelas dalam keadaan bersih, Aha. selamat, kemas serta ceria, cikgu. Wah, bagus. Selain daripada itu, boleh nyatakan yang lain? Yang Sebagai lain, ketua kelas. kita kena panggil cikgu sekiranya cikgu lewat 5 minit masuk kelas. Pandai, betul. Mestilah saya kan murid cikgu Chan. Jadi, tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas memang berat. Jadi, kamu perlu melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Itulah Jadi, dia. Ini ada 2 contoh. Memastikan kelas dalam keadaan bersih, selamat, kemas dan ceria, dan juga memastikan suis ditutup sebelum keluar. Ya. Jadi, pandainya Fizi dapat 5 soalan betul. Dapat padankan 2 garisan. Ya. Baik cikgu, secara kesimpulannya cikgu, apa yang cikgu nak simpulkan kepada adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM? Ya, sebagai kesimpulan, kita sebagai seorang murid di sekolah patutlah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan pada setiap masa. Tidak kira sebelum kelas ataupun selepas sekolah, kita perlu memastikan tanggungjawab dijalankan. Ya, cikgu, macam mana dengan prestasi saya pada hari ini, cikgu? Fizi, hebat. Kamulah murid yang terbaik yang saya pernah jumpa. Ya. Bagus. Jadi saya harap murid-murid di rumah juga dapat menjadi murid yang cemerlang. Ya, jadi cikgu, beberapa stiker cikgu nak bagi kat saya ni, cikgu? Okey, sini ada 8. Aha. Tambah lagi 2 menjadi 10. 10. Okey, jadi kawan-kawan yang ada dekat rumah tu yang mungkin terlepas menyaksikan kita punya rancangan di Didik TV KPM ni, cikgu, macam mana kalau nak buat ulang kaji, cikgu? Boleh ke portal mana, cikgu? Ya, murid-murid boleh melayari sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan pengajaran hari ini. Okey, boleh saksikan dekat bawah tu. Okey, sumberku .moi.edu.my. Terima kasih kepada Cikgu Chan kita daripada Terima Lostak kasih. Kedah yang mai pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa kita, iaitu Puan Norasmawati bin Makdin daripada SMK Sultan Abu Samad, Kelang, Selangor. Jadi apa yang Cikgu Chan harapkan kepada semua, kita harapkan semua adik-adik yang sedang menonton Didik TV ni dapat lebih bertanggungjawab. Okey, sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi, jaga diri baik-baik, jangan ke mana-mana, teruskan menonton satu stesen TV yang sebenarnya cukup manfaat kepada anda, Didik TV KPM. Tapi sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada yang sedang menonton ni, cikgu, jom nyanyi sama-sama, cikgu. Silakan, Cikgu Chan. Ku mahu bertanggungjawab, selalu bertanggungjawab di dalam perkataan, di dalam perbuatan, mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaikikan kesalahan dengan segera. Sama-sama. Penuhi dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu.